Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله. أشكرك الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوم عاشوراء من المحرم أعطاه الله تعالى ثواب 10,000 ملك. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa pada hari Ashura, Ashura, Ashir, 10, kata Ashir, Ashura, kita buat bubur Ashura, bubur 10, Ashura itu 10. Barang siapa yang berpuasa man shoma yauma Ashura minal Muharram, siapa yang berpuasa pada hari ke-10 Muharram, a'tahu Allah Ta'ala thawab 10,000 malak, maka Allah akan memberi kepadanya pahala sebanyak 10,000 malaikat. Wa man shoma yauma Ashura minal Muharram, dan siapa yang berpuasa pada hari Ashura 10 Muharram itu, u'tiya thawab 10,000 hajin wa mu'tamir, maka akan diberi ganjaran pahala sebanyak 10,000 orang mengerjakan haji wa umrah, dan wa mu'tamirin wa 10,000 syahidin, dan juga pahala 10,000 orang yang mati syahid. Dua. Yang pertama tadi, ganjaran pahala berpuasa hari pada 10 Muharram, maka Allah beri pahala 10,000 malaikat. Dan yang kedua, berpuasa 10 Muharram dapat pahala 10,000 orang mengerjakan haji dan umrah, dan 10,000 orang yang mati syahid. Wa man masaha yadahu ala ra'si yatim yaum Ashura, siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari yang ke-10 Ashura, pada Ashura,
fi kulli sya'ratin darajah. Maka Allah akan menaikkan dengan tiap-tiap rambut yang diusap itu 1 darjah. Wa man fattara mu'minan lailatal 'ashura faka'annama aftara 'indahu jami'u ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashba'a butunahu. Qalu ya Rasulullah laqad faddala Allah yawm 'ashura 'ala sa'iril ayyam. Qala na'am. Allah akan naikkan darjat. Dan siapa yang memberi buka puasa pada orang mukmin yang berpuasa Ashura, maka seolah-olah memberi buka puasa kepada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengenyangkan perut mereka. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, Allah telah menjadikan hari Ashura dari hari lain. Hebatnya hari Ashura ini." Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menjadikan langit dan bumi pada hari Ashura dan menjadikan bukit pada hari Ashura, menjadikan laut pada hari Ashura, menjadikan lauh mahfuz, qalam pada hari Ashura, dan menjadikan Adam juga Hawa pada hari Ashura, dan menjadikan syurga serta masukkan Adam ke dalam syurga pada hari Ashura, dan lahir Nabi Ibrahim pada hari Ashura, dan Allah menyelamatkan dari api pada hari Ashura, dan menenggelamkan Fir'aun pada hari Ashura, dan menyembuhkan bala penyakit Nabi Ayub juga pada hari Ashura, dan Allah memberi taubat kepada Adam pada hari Ashura, dan diampunkan dosa Nabi Daud juga, kembalinya kerajaan Nabi Sulaiman pada hari Ashura, dan akan terjadi kiamat pada hari Ashura. Masya-Allah. Ini hadis yang panjang, ya, riwayat daripada Ibnu Abbas, riwayat dengan sanad daripada Ibnu Abbas. Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan ataupun kelebihan hari Ashura dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Jadi tuan-tuan, besar sangat kelebihan pada hari Ashura, hari yang ke-10 yang kita tunggu-tunggu. Biasanya kita satu je kita buat, pusat kepada anak yatim. Kita panggil anak yatim datang ramai-ramai, jadi bagi makan, buat majlis sikit, sampaikan duit-duit kat dia. Lepas tu dia pun baris lalu buka songkok nak pusat kepala ni, buka seorang baris tunduk kepala usap. Yang dimaksudkan dengan mengusap kepala anak yatim, iaitu mengusap dengan penuh perasaan kasih sayang, seolah-olah dia ni anakku, anak kita. Bukan kita bagi makan sampai kembung ukut kawan tu. Segala-gala orang nak sedekah, bagi makan macam-macam. Yang ni sponsor roti gardenia, yang ni sponsor pula lagi aiskrim, yang ni sponsor pula lagi yang aiskrim dalam cawan, yang ni yang friti, macam-macam nak bagi makan sampai kembung ukut kawan tu malam kan. Balik besok demam anak yatim. Ingat dah buat pahala, dapat dosa pula tak pasal-pasal. Tu orang anak yatim dia orang bagi tahu, Ustaz, orang anak yatim Ustaz, beras banyak Ustaz, dah tak boleh nak bawa beras banyak sangat lah. Jadi dia nak jual beras, boleh tak Ustaz, dengan harga yang murah. Kalau harga pasaran RM25, dia jual dengan harga RM20. Sebab dia nak duit, bukan dah beras dah banyak sangat orang rantau. Jadi kita nak beli beras tu Ustaz, boleh tak Ustaz? Soalan timbul masalah baru, hantar beras rumah anak yatim. Jadi tuan-tuan, anak yatim perlukan kasih sayang. Beras tu sebahagian lah. Jadi kalau kita pergi hantar beras tu, tak apalah, dah cukup beras. Sekarang kasih sayang siapa nak bagi? Kita tak pernah buat. Sebab di Malaysia, praktisnya di Malaysia, dia cerita di Malaysia, saya bandingkan dengan di Singapura. Rumah anak yatim di Malaysia terlalu eksklusif. Maksudnya orang luar tak boleh masuk. Kalau nak masuk kena minta kebenaran apa semua. Nak jumpa dengan anak yatim, itulah.
Di Singapura ni, pengalaman saya pergi Jamiah Islamiyah Singapura, Darul Ma'wa. Baru ni bulan Ramadan saya pergi berbuka puasa di sana. Subhanallah. Boleh minta air mata. Dia open for public. Kita biasa rumah anak yatim, kita panggil anak yatim, kita hantar jemput ke majlis buka puasa di rumah kita. Yang di hotel-hotel jadi anak yatim ni full book. Bulan Ramadan full book. Sampai Kuala Lumpur, mana-mana hotel pergi, jumpa pula dengan artis-artis kesayangan. Rumah anak yatim diangkut keluar. Kita tak pernah pergi buka puasa dengan dia. Tapi di Singapura, praktisnya mereka bawa kita masuk ke dalam dan buka puasa bersama-sama dengan anak yatim. Lepas tu apa lagi? Kita duduk tengah-tengah, sini anak yatim lelaki, sini anak yatim perempuan. Mereka doakan kepada kita. Kita pergi dengan berdua, siapa yang menerima anak yatim ni, duduk sama-sama dia berbuka puasa tiap-tiap hari, 30 hari, 30 hari penuh. Ada saja orang datang, wow, ni family datang buka puasa, yang dermawan datang. Yang lagi herannya, rumah-rumah anak yatim dia buka, orang Melayu saja masih buka, tuan. Orang-orang India, China juga support rumah anak yatim orang Islam di Singapura. Saya kata subhanallah. Kita buka puasa, dia punya baca doa tu menangis. Kita menangis dengar, ya Allah. Sebab doa ni doa Allah mampu apa ni? Oh, saya kata hebat. Sebab mereka buka pintu untuk kita masuk. Kita di sini, kita tahu mana yatim keliling-keliling kita. Sana ada satu, Bukit Katil satu, kat Bukit Pulau satu, Tanjung Keling ada satu. Kata-kata ada yatim ada. Tapi pintu tutup untuk kita. Sehingga kita nak masuk tu rasa macam serba salah pula. Nanti orang pandang aku ke apa pula? Nak curi anak orang ke apa pula? Eksklusif. Kenapa kita tak buka pintu untuk kita masuk berbuka puasa? So kita tukar. Pada saya lah, tak payah bawa orang tu keluar, kita datang sana bersama-sama dengan dia, meraihkan anak yatim di rumah anak yatim. Trend-trend kita tu lah, atau apa, mengentor masjid, lepas tu kita buat program kat masjid. Kita tengok dia orang macam orang bersalah pun, dia orang masuk. Dia mari tu macam orang bersalah lah. Kita ni macam toke-toke mari. Siap dalam envelope dalam masing-masing dah bawa dah. Tuan-tuan, 10 Ashura banyak perkara yang kita boleh buat. Bukan hanya bagi untuk anak yatim. Itu salah satu daripada apa yang Rasulullah SAW sebutkan, mengusap kepala anak yatim. Tapi maksudnya dengan penuh kasih sayang. Kita kena rasa macam mana? Kena rasa kalaulah aku mati malam ni, esok anak aku yatim macam ni juga. Kalau malam ni Allah ambil aku dan isteri, anak aku besok pagi yatim piatu macam ni juga. Kena rasa kasih sayang seperti seorang ayah dan ibu mengusap kepala anaknya. Bukan usap sambil lalu sahaja tanpa ada perasaan. Tak kira apa kan. Ni yang kata Allah memberi satu darjat, menaikkan tiap rambut satu darjat. Kalau satu kepala tu berapa rambut? Masya Allah. Berapa banyak kepala yang kita usap, darjat Allah akan kenaikan dan hapuskan dosa-dosa kita. Sebab mengusap dengan penuh kasih sayang. Apa yang disebutkan oleh Nabi SAW? Siapa yang berpuasa pada 10 Muharram, akan Allah memberi kepadanya sepadan 10,000 malaikat. Malaikat yang sangat taat kepada Allah Ta'ala. Hamba Allah yang tak melawan langsung perintah Allah Ta'ala. Taat setaat-taatnya. Ganjaran pahala seperti itu Allah nak bagi kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kita yang akhir zaman. Sebab itu ketika Jibril alaihissalam dia tunduk kepada Allah, sujud kepada Allah Ta'ala selama 2000 tahun. Ketika kejadian yang sangat hebat, tubuh anggota badannya yang terlalu besar, dan tanya kepada Allah, begini hebatnya aku ya Allah. Ya. Ada tak yang siapa makhluk kau besar daripada ni? Tak ada Jibril. Dia sujud kepada Allah Ta'ala. Jangan bayang sujud malaikat macam sujud kita. Kita sujud nongeng takkan malaikat nongeng itu, bukan. 2000 tahun dia sujud kepada Allah Ta'ala. Malaikat Jibril alaihissalam, dia bangun daripada sujud. Dia tanya Allah, ada tak hamba-Mu wahai Allah yang sujud baca aku 2000 tahun? Tak ada Jibril. Tapi ada satu umat di akhir zaman, badan dia tak besar macam kau, kemetot je badan dia, kecil-kecil je badan dia. Sujud dia tak lama macam kau 2000 tahun. Cukup dengan 2 rakaat sembahyang tahajud di waktu malam. Tapi ganjaran pahala dia melebihi pahala kau. Masya Allah.
Ni yang susah nak buat. Nak 2 rakaat je. Bukan suruh buat sampai 12 pun. Nak dapat 2 rakaat tahajud malam. Ya Allah, terkejut dah. Tapi nak tahajud tu tak jadi-jadi. Kunci jam macam-macam kita buat, ringtone semua bunyi habis, keliling rumah bunyi, tak bangun juga. Bunyi jam tekan balik, oh tutup, tidur lagi. Dah bangun terduduk dah, baring balik. Pergi bilik air dah, buang air, masuk balik bilik tidur lagi. Syaitan doi ikat badan kita ni, doi ikat badan kita ni subuh. Nabi kata sebelum tidur baca Qul Allah, baca Al-Falaq, baca An-Nas, hembuskan kat tangan, tiup dan sapu ke muka sampai kepala, turun bawah terus sampai ke kaki, insya-Allah, supaya syaitan tak ikat kita di dalam badan. Macam-macam lah, bukan Nabi cerita, Nabi kata supaya badan kita tak ikat. Tak, itu sunnah Nabi, nak tidur gitu Nabi kata. Baca 3 pun tak sempat pun dah Ustaz. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lelak tu dah tak sedar diri lah. Habis lepas itu tak sempat nak pun dah. Apa gapul lah, tak ada dah Ustaz, habis dah. Ni yang nak dapat puasa seperti ganjaran pahala malaikat ni, ya Allah, ganjaran ni lah bonus ya Allah bagi pada 10 Muharram. Jadi balik rumah kena tanda besar-besar kat kalender tu. Bagi tahu dengan anak-anak, bagi tahu yang duduk kat Kuala Lumpur, yang duduk kat Johor, anak-anak yang duduk kat Kuala, mesej 10 Muharram jangan tinggal tahun ni. Sama-sama kita buat. Tu bagi orang yang nak berpuasa. Tapi bagi ganjaran dia pula, orang yang bagi orang makan buka puasa pula pun ada ganjarannya juga. Subhanallah. Apa lagi? Siapa yang memberi makan orang berbuka puasa pada orang mukmin pada puasa Ashura, pahalanya seolah-olah memberi buka semua umat Nabi Muhammad SAW dan mengenyangkan seluruh mereka. Ni peluang-peluang yang kita boleh sebut. Ini apa Muharram dah? 4 5 4 belum lagi 3 pun kan? 4 Muharram. Ini bulan orang putih tu 8. Dia bulan orang putih dia panggil. Orang putih orang Melayu kan. Kalau orang Melayu Islam tu kan. So kita ada lagi 8 hari, lagi 6 hari dah sampai 10 Muharram. Jadi macam lepas juga kita buat satu Islam ni, dia kena dipromosi selalu. Hari tu saya dah sebut dah, kena gantungkan letak kat depan tu, peringatkan semua orang yang datang ke masjid hari Jumaat siapa dorang sunat puasa 10 Muharram. Jadi siapa nak buat, masjid anjurkan majlis berbuka puasa 10 Muharram. Jangan cerita sambutan anak yatim. Anak yatim tu pak dia dah ni nak dapat kelebihan. Sebab kita duk sibuk dengan sambutan ni, anak yatim puasa kita tertinggal. Yang dikehendaki puasa 10 Ashura yang bagaimana yang Nabi ajarkan kepada kita, kelebihannya besar. Dan kita buka peluang, tak payah duk nak ni, siapa nak sponsor makan yang tahu kelebihan 10 Ashura ni, Masya Allah, kita bagi makan 5 orang, pahala dia macam bagi semua umat Nabi makan. Kita bagi orang makan 2-3 orang, pahala yang sama macam semua umat Nabi makan. Dia macam kita simpan janggut juga. Kita simpan janggut ni, ada janggut 2-3 helai dengan orang janggut yang penuh muka, ala-ala Taliban. Janggut dia macam sama lebah, pahala dia sama. Yang hak 2-3 helai dia sama dengan hak penuh muka, ganjaran dia sama. Walaupun janggut hati gelai tu bercabang, satu utara selatan, satu belah Johor, satu tembak pindah-pindah kepada tu, tak apa. Sampai macam tu, ganjaran Allah nak bagi pahala kepada kita. Ni orang yang bagi makan buka puasa ni, siapa yang nak bagi makan buka puasa? Subhanallah, Allah bagi peluang yang sangat hebat. Hanya satu hari peluang ni. Macam mana kita merebut peluang-peluang yang terbuka di offer, di Jusco, di supermarket, di Tesco. Tawaran hanya satu hari sahaja. Tawaran apa? Tawaran untuk siapa nak bagi orang berbuka puasa. InsyaAllah. Caranya macam mana? Sebab ada dari majlis masjid yang kita kena anjurkan. Kita anjurkan. Benda baik ni kita kena anjurkan. Itulah Fastabikul Khairat. Pandai dia ambil peluang, pandai dia cari peluang kemasan. Fastabikul Khairat pada bulan Ashura ni, Abu Haram, dia yang anjurkan. Kita anjurkan. Jadi orang-orang cepat. Kita edarkan tabung, siapa nak sumbangkan, bukan kita hantar makanan, kita bagi bentuk duit. Ini khusus untuk 10 Ashura. Allah.
kira-kira jatuh hari apa sebelum hari Muharram kan? Begitu kan? Allah cantik sangat. Kami malam Jumaat kami puasa malam Jumaat lagi. Macam-macam kita boleh buat sekaligus. 2 in 1, 3 in 1. Dia macam shampoo kan? Shampoo 3 in 1 kan? 4 in 1. Nak buat dengan anak yatim silakan. Nak buat banyak buka puasa kan? Pada hari 10 Ashura. Apa yang kita buat lagi? Barang siapa yang berpuasa hari Ashura 10 Muharram, maka akan diberi pahala 10,000 orang haji dan umrah. Apa dalam haji dan umrah kata Nabi SAW? Barang siapa yang keluar daripada rumahnya untuk berniat mengerjakan haji dan umrah, siapa yang keluar daripada rumahnya untuk mengerjakan haji dan umrah, keluar dia daripada rumah, gugurlah dosa-dosanya seperti mana gugur daun-daun daripada pokok, kata Nabi SAW. Belum sampai airport KLIA lagi, baru keluar daripada rumah, Nabi kata gugurlah dosa-dosanya. Haji ataupun umrah, keluar jalan tu kita nak pergi tu, ada pula petua kata, ni petua bukan fatwa, kalau dah keluar dengan pusing patah balik. Ni yang pusing belakang pun jangan pandang belakang. Ni fatwa masih. Kawan tu tertinggal kunci kereta, nak patah balik tak boleh, pusing belakang tak boleh. Jadi caranya macam mana? Undur. Dia undur belakang. Kau nak mana? Nak ambil belakang. Apa dah siksa diri tu? Ni betul-betul ni jangan terpakai sangatlah mengarut. Tak ada pun. Apa pula kata sampai tak boleh pusing belakang? Habis tak takut hati tu berbudak balik. Dia kata nanti kan pada belakang sedih, tengok orang menangis. Jangan. Silakan, tak ada masalah apa-apa. Jangan duk keluar fatwa yang bukan-bukan. Dan benda tu pula berlarutan. Ajar cerita. Semalam orang tanya, ni cium jenazah. Cium jenazah, air mata jangan menitik. Ada tak dalam mana-mana hadis kan? Mana ada? Jaga air mata. Dah memang air mata nak menitik macam mana? Berjurai-jurai. Anak duduk jauh, Sabah, Sarawak tu balik jauh, abah meninggal, mau tak menangis. Last dapat cium banyak ayah pun jadilah menangis lah. Kata dia bila air mata jangan. Kalau nak cium air mata kena hilang. Kawan punya tak. Ni bukan kerja kita nak keluar. Rasulullah SAW dia menangis ketika sahabat meninggal. Jadi jangan keluar betul ke bukan. Mayat nak keluar daripada rumah. Al-Fatihah. Ini kan amalan biasa kita buat kan? Jangan bid'ah pula. Nak keluar daripada rumah baca Fatihah, apa jadi bid'ah? Apa hal? Silakanlah, benda baik apa doa Fatihah tu kan kandungan yang baik doa. Kalau bid'ah lagi kita tukar. Bila mayat nak keluar rumah kita berbalas pantun. Kalau nak gugur Kota Melaka, papan di Jawa saya dirikan. Cuma ada pantun sama orang. Nak pergi-pergilah ke kubur di ujung. Kalau macam tu orang nak buat benda baik di negara, selagi benda tu tidak apa-apa masalah buat ibadat, silakan. Dapat pahala macam-macam ramai-ramai. Nak buat 3 langkah ke 5 langkah ke 3 kali Fatihah sekaligus, ahlan wa sahlan, tak ada apa-apa masalah. Kita iringi jenazah keluar dengan doa. Jadi jangan buat benda-benda yang tak ada. Kita kata ini kata, yang ni tak boleh, ni bid'ah. Sikit-sikit bid'ah. Dia kalau orang suka bid'ah cepat ni, bahaya tu. Sikit bid'ah, heboh je. Tak habis je, itulah dia tu. Baik. Dan barang siapa yang merusak kepala anak yatim pada hari Ashura. Jadi hari Ashura, hari yang ke-10, maknanya hari Khamis tu. Jadi hari Khamis tu, kita pergilah rumah anak yatim, kita dah berpuasa. Tak payah nak panggil dia pun tak apa. Kita pergi ke tempat rumah anak yatim, kan, insya-Allah kita bawa lah sikit apa-apa hadiah untuk dia nak bagi. Kita kata kita nak jumpa dia, kita rusak kepala. Bukan nak kena semua kita rusak kepala. Jemput dah budak tu, panggil seorang kat atas, seorang tengah mandi, seorang kat tengah kat padang, main-main nak rusak kepala. Seorang mari kita bersolor kita ni. Tak payah, kita pergi saja. Dan bukan di rumah anak yatim tu saja ada anak yatim. No, di sebelah rumah kita tu, yang bapak dia baru meninggal, janda bini dia. Jangan rusak kepala janda tu. Ala-ala rusak kepala anak, mak syarilah kita rusak kadang-kadang.
ibu tunggal dia bagi. Kan ustaz kata anak yatim, ya anak yatim. Apa lagi lah anak yatim tu masih kecil. Kan? Ni, ibu tunggal yang kena ditolong ni. Sebab anak-anak dia masih kecil, maknanya bini dia muda lagi. Janda muda nama dia. Kalau janda tua tak payah dah. Sedih kami ustaz. Tak payah ustaz lagi dah ustaz. Anak-anak dia tua-tua bangga. Dia tak ada yatim lagi dah. Tu yatim kemantu nama dia. Bukan yatim piatu. Yatim piatu, nama dia yatim, tinggal kat Bukit Piatu. Silakan jangan nak yatim seorang, dua orang, tiga orang, tak ada masalah. Yang jiran sebelah rumah, yang di sini ada, yang di sana ada. Kalau nak panggil dia panggil, lagi hebatlah. Kita nak buat pada malam tu, silakan. Tapi sekarang kita rancang, sebab semua ini merebut ganjaran-ganjaran pahala daripada Allah SWT. Saya sebutkan tadi, apa peranan masjid? Pada masjid promosikan, naikkan otak supaya orang sedar. Kadang-kadang kita pun terlupa, tak pasal Allah. Sebab apa? Tapi kan hari-hari kita gantung, orang nampak, insyaAllah hari kami ni kita nak puasa. Kita nak puasa, lepas tu kita nak sedekah sikit tu anak yatim. Ada standby duit tak? Envelope tu macam dekat raya tu, tukar RM2, siap mulai envelope tu untuk kita hantar sedekah kepada yatim. Tak ada masalah. Takkan usah kepala duit tak bagi pun. Usah hulu. Ada juga beda. Ni usah kawan tu tunggu. Dia ada 15 orang tu, usah satu pun tak hulu. Lama dekat dia menyumpah orang tu nyitul lah. Pun ketika dia ada budak-budak kan dapat duit kan, apa dia? Doa mereka. Dan tahu tak, kalau yang belum akhir balik anak-anak ini adalah ahli-ahli syurga. Kan anak-anak itu budak kecil kan Nabi janji orang ni mati masuk syurga. Orang yang kematian anak sewaktu kecil belum akhir balik, kenapa kita marah dia, pukul dia, sedangkan dia ni ahli syurga. Sehingga Allah Ta'ala sebut Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Kamu nak tengok tak? Kamu nak tahu tak? Ra'aita, kamu tengok tak siapa kazzibu bid-din, pendusta agama, kaki-kaki temberang, kaki-kaki pembohong dalam agama. Allah Ta'ala kata Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim, iaitu mereka yang menghardik, marah, pukul anak-anak yatim. Sebab anak yatim, kalau kita pukul dia, kalau dia ada ayah, mak pukul boleh lari dekat ayah, lari kat mak. Ayah pukul lari dekat ayah, mak. Jadi boleh ada sanksi. Kalau mak marah ada ayah marah ada mak. Sekarang dua-dua tak ada. Dia nak lari kat mana? Kita pula marah dekat dia, lari duduk belakang pintu, nyorok dalam tu. Tak sedih kan? Inilah yang Allah, yang Nabi kata, orang-orang ini Allah cerca mereka sampai Allah cop kazzab, pendusta kau sebenarnya. Jadi kalau tak mau jadi pendusta dapat agama ni, inilah santuni anak yatim. Sangat hebat. Tapi itulah, jangan hanya 10 Muharram ni je santuni anak yatim. Sebab Nabi kata aku dan penjaga anak yatim itu seperti ini. Dalam syurga Nabi tunjukkan 2 jari Rasulullah yang mulia, begitu rapat dengan penjaga anak yatim. Sebab orang yang jaga anak yatim ni dugaan dia besar dugaan dia bukan semudah itu. Orang bagi duit, orang bagi makanan, orang bagi kemewahan, silap-silap dia pun gelap mata juga. Ni yang jadi sondak duit tu. Padahal dia juga anak yatim, dia termakan harta anak yatim. Tu yang rumah anak yatim. Saya pergi tu rumah anak yatim dekat Kelang. Kita bawa beras, bawa bantuan dululah, bawa Milo, bawa susu, pergilah untuk hantar rumah anak yatim. Tapi tengok yang menguruskan rumah anak yatim tu, perempuan, rambut dia pun colourful, orange, merah, kuning. Nak bagi beras, rasa nak tarik balik kat dia. Tapi mengenangkan anak yatim ni kena bagi jugalah, dan dia nak bagi. Tapi sepuk, katalah dia tu macam tu punya keadaannya pun, dia jaga anak yatim. Kita yang hebat, yang bagus, yang ada title macam-macam ni, haji dan ajar ni, mana anak yatim kita jaga? Seorang anak yatim jaga. Malah kita marah anak yatim lagi ada. Ni yang kita nak marah orang di masjid ni. Kadang-kadang kita tak setuju dengan orang tu sebab berbeza politik. Tapi dia kaki masjid. Engkau yang hebat penuh
agamanya tak pergi masjid, siapa hebat lagi di sisi Allah Ta'ala? Tu sebab tu kata Allah, inna akramakum innallahi atqakum. Aku tak pandang rupa paras kamu, aku tak pandang harta kekayaan kamu, tapi aku pandang siapa yang paling bertakwa di kalangan kamu. Bukan nak kata yang rambut orang tadi itu bagus, tak. Tapi saya kata dia buat something untuk anak yatim. InsyaAllah kalau dia berubah, alhamdulillah. Tapi kita yang kata bagus-bagus, satu benda pun kita tak buat. Sehingga Allah Ta'ala kata, wa ra'ayat alladhi yukadzibu bil fadzalika alladhi yad'ul yatim. Ni orang-orang yang suka marahkan anak yatim, orang tak jaga anak yatim yang baik. Tuan-tuan, ini 10 Muharram adalah detik permulaan, dan lepas tu kita kena teruskan dengan anak yatim tadi. Buatlah program, carilah macam mana nak bantu mereka dan segala-galanya. Orang sibuk buat rumah anak yatim, jaga buat rumah anak yatim sendiri. Dia sebenarnya modal dia sibuk anak yatimnya, bukan orang bagi duit. Itu yang dekat Petropam, pernah lupa yang jual transfer ni nak buat tahfiz anak yatim, memang bagi duitnya. Tahfiz tu pun kat mana pun tak tahu, anak yatim mana satu pun tak tahu. Dekat 10 tahun dah nak boleh duit. Tak naik lagi ke tahfiz tu kan? Merata petrol pump, merata bank Islam, merata tepi dengan apa tu, hentian RNR. Mana tahfiz ni? Tahfiz amal namanya. Tahu mana amal kau ni? Oh, cukuplah, daya cukuplah. Memang saya tak bagi dah cukup. Budak-budak ni, tahu kan maksud saya yang resit pada umur kan? Dia bagi resit. Bawa balster bantu, bawa lah apa benda kismeh ke. Dia punya ayat dia bila tengok anak yatim je, kita mahu, mestilah kita bagi anak yatim kan. Yang tak bagi itu pasal apa? Kita cakap dengan dia tu salah bagi dia ni, dah. Kita tahu dia ni semua. Marah kita juga. Kita pakai akal, pakai otak dia. Kita nyawa Islam suka untuk yang masalahnya. Dia pula basuh kita balik. Di masjid pun tak bayar lah. Dia pun nama atas nama usahawan, untuk menggerakkan usahawan. Ni bukan usahawan, ni minta sedekah terhormat, sehingga gunakan agama. Banyak orang ni gunakan agama untuk minta sedekah, gunakan perkataan tahfiz. Kau kan tengok yang buat kursus-kursus belakang ni, nak tarik orang, motivasi Al-Quran, tahfiz bulanan. Minta maaf lah siapa yang buat tu, saya pun buat tak dulu. Kalau betul buat sungguh, khatam Quran budak tu dalam masa 2 minggu, okey. Tapi kalau dekat kajian mukadam, kita dah nama tahfiz Quran, betul-betul menggunakan Quran ni. Orang jual kismeh je, kismeh dan doa. Bila dengar doa, kita pun beli, pasal ada doa. Kalau kismeh saja, tak nak, ada doa. Kan dimasukkan unsur agama dalam tu. Ayat ini telah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran oleh 30 orang hafiz Al-Quran. Sila beli. Dengar hafiz Quran, baca Quran, kita pun beli. Padahal ayat baik. Contohlah. Jadi kita nampak tak, orang menggunakan perkataan agama untuk mempromosikan produk-produk. Na'udzubillah. Kalau niatnya betul, alhamdulillah. Kalau benar apa yang dia buat, alhamdulillah. Silakan nak buat motivasi Al-Quran, nak buat tahfiz dalam masa beberapa minggu, silakan. Benar-benar buat seperti mana yang dijadikan. Jangan menipu masyarakat seperti itu. Mak ayah harap sangat-sangat bila anak betul-betul jadi, tak tahu jadi lain. Apa-apa pun kita buatkan, tolonglah. Sebab agama ni suci, agama kita bersih, agama kita tak nak terlibat dengan benda-benda seperti itu. Kita yang salah gunakan. Baik, dan siapa yang memberi makan pada orang mukmin yang berpuasa Asyura, maka Allah memberi makan semua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, apa lagi disebutkan? Abu Latsal As-Samarqandi mengatakan dengan sanadnya dari Ikrimah, hari Asyura ialah hari diterimanya taubat Nabi Adam, dan ia pula hari turunnya Nabi Nuh dari perahunya. Maka ia berpuasa syukur kepada Allah. Dan ia pula hari tenggelamnya Fir'aun dan terbelahnya laut bagi Nabi Musa AS dan Bani Israel. Maka mereka berpuasa. Kerana itu, jika dapat engkau puasalah pada hari Asyura, berpuasalah. Allah nak hapuskan sesuatu umat, kaum Fir'aun, tuan-tuan. Kita baca saja, kita tahu cerita Fir'aun tenggelam dalam laut. Tapi hebatnya apa? Allah gerakkan Nabi Musa bersama pengikut-pengikutnya Bani Israel ketika itu.
Allah dah bagi tahu malam hari kau keluar mengarah ke laut. Laut merah. Dia pergi sana. Dia pun tak tahu apa nak jadi kat situ. Maka sampai dia saja letakkan tongkat itu, terbelahlah. Menurut riwayat 12, dia jadi 12 highway situ. Firaun kejar. Firaun bukan seorang, Firaun semua kali dengan umat-umat juga. Mereka kejar. Bila mereka kejar, mereka tinggalkan istana, tinggalkan kebun-kebun, tinggalkan hebat-hebat kemewahan-kemewahan mereka, tinggal habis semua kerana nak kejar Nabi Musa AS. Bila kejar sana, lepas ke sana, dia masuk tengah-tengah laut, Allah cantumkan air dan tenggelam itu. Jadi harta yang ditinggalkan itu Allah bagi orang lain dapat. Oh, Allah dah bagi. Ini nak cerita kita. Kita ni harta yang hebat, harta yang banyak, rumah banglo yang mewah, kereta yang bagus, Allah nak tarik sekejap. Kita tak dapat menikmati pun benda tu. Allah keluarkan kita daripada rumah, bam dekat mana-mana kita mati, rumah tu suami baru yang dapat. Suami baru yang dapat. Kita yang buat rumah siap rumah, kita tak dapat rasa yang tu. Tiba-tiba suami baru yang dapat. Duit banyak, kereta mewah, rumah banglo, orang lain yang dapat. Sebab apa? Kata Nabi SAW, kita ditemani oleh 3 perkara sebelum kita mati. Pertama, harta. Harta akan teman kita selagi mana malaikat maut belum sampai. Bila malaikat maut sampai, berpisahlah harta dengan kita. Yang kedua, kawan-kawan, saudara-saudara, sahabat handai akan bersama-sama teman kita sampai ke kubur. Sampai je ke kubur, maka mereka balik semua. Siapa tunggu kat kubur? Ada? Perempuan tanya, "Mak, kalau saya mati esok, abang kahwin lain tak?" Orang lelaki mesti jawab, "Tak ada." Tak ada. Itu yang dia pesan, bang, kalau nak kahwin pun tunggulah dulu. Rumput dah naik, tanah duk merah lagi. Dan memang tanah merah kat Kelungkung, tanah merah lagi. Dia kata takkan aku tunggulah rumput naik. Maka Pak Haji ni bila meninggal, dia bini dia balik ke rumah, ambil air sejarik, bawa api siram kat kubur. Hari-hari pergi nak tengok rumput dah naik ke belum. Ingat baca doa ke apa tu? Rupanya nak tengok rumput dah naik ke belum. Sebab pesan arwah kemarin, kalau rumput dah naik tak apalah bang. Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian, bila kita mati tu, malaikat maut datang tu, masa tu kita dah berpisah. Yang kita berkawan dengan, yang kita dengan berteman dengan harta ni, masa malaikat maut sampai je, dia sampai, berpisahlah kita dengan harta. Banyak mana pun kita ada, kita Firaun tadi, yang banyak mana pun harta di malaikat maut sampai, habis. Sekarang sementara ada harta, infakkan di jalan Allah. Ni terasa nak buat kenduri, nak bagi orang buka puasa, laburkan di jalan Allah. Terasa nak pergi umrah, nak gugurkan dosa-dosa janji Nabi, janji Allah tetap benar. Kalau Nabi kata niscaya, jawapannya niscaya. Kalau Allah Ta'ala kata aku terima doa, aku terima. Kalau Allah Ta'ala kata ud'uni astajib lakum, mintalah, pasti aku perkenankan. Jawapannya pasti Allah perkenankan. Perkenan Allah terpulang kepada Allah, cepat, lambat atau di sana nanti. Tapi perkenan tetap perkenan. Bagi akhir Allah akan bagi. Cuma kita kena minta. Kita ada duit pencen banyak tuan, tak habis-habis, simpan berapa tahun lagi. Sementara malaikat maut belum sampai. Terasa nak pergi umrah lama dah, tak pergi dah 10 tahun tinggal Mekah ni. Sejak Mekah buat baru ni, mantap-mantap tu, kau rasa-rasa tak ingin nak pergi. Nak pergi tengok atas buat baru ke nak pergi buat umrah? Rupanya nak pergi tengok tempat baru. 2-3 malam lepas ada orang datang nak cerita, dia nak pergi umrah, tapi bukan dia nak pergi angkat nikah kat Masjidil Haram. Dia mai jumpa saya, cerita nak bawa tunang. Tunanglah, tunang dia ada bawa mahram dia semua, nak angkat nikah. Niat dia nak nikah kat Masjidil Haram. Hai, hebat ni. Kena betulkan matlamatnya. Pergi sana bukan nak angkat nikah, pergi sana nak buat umrah.
Kalau kau pergi nak akad nikah, hilang pahala umrah kau. Jadi umrah tu nombor 2, akad nikah nombor 1. Nampak tak? Sepatutnya begitu umrah nombor tu kena betulkan niat. Ya ilaha illallah, dia wanita kaya lebih. Apa beza akad nikah di Masjid Semabuk dengan Masjid Haram? Sah tak? Tu angkat nikah kat Semabuk dulu, lepas tu terbanglah pergi umrah kan seronok. Dah nak pergi angkat nikah kat Masjid Haram tu pula. Ya Allah, nak kena bawa Pak Imam kali. Seronoklah Pak Imam tu lepas umrah. Pak Imam pun silap niat nak pergi angkat nikah dia kata. Ni Pak Imam nak pergi angkat nikah dekat ni. Bukan dia pergi umrah. Dah semua niat tak betul dah. Sebab tu niat umrah kita kadang-kadang tak sah. Boleh cerita bawa umrah pagi ni Allah tanyalah Ustaz orang lama ni. Lari je niat habis. Tu duk sa'i. Nampak air Zam-Zam tepi. Oh, nak pergi minum air Zam-Zam tak dia kata. Linggah minum air Zam-Zam. Niat dah berubah. Niat tadi nak pergi ke sana. Safa Marwah. Nampak air Zam-Zam pergi ke sana pula. Dari sana sambung terus pergi sana. Sini ke sini batal. So bila kena patah balik tempat yang mula-mula berubah patah balik dan terus balik sambung dia mutu. Tawaf. Terlepas orang rumah hilang. Ke mana pula orang rumah ni? Hati dah tak sedap lah. Subhanallah hilang mana pula. Subhanallah, Masya Allah. Nampak di depan. Orang tu dia lepas dia depan dah. Maka kita pun laju kaki pun nak kejar dia. Batal tawaf. Ni bab halus ni kena ngaji dengan orang Mekah. Bab halus. Sebab tu tak ada siapa nak ajar. Kita nak ajar ni rukun tu je, hak besar je. Halus-halus. Niat kita yang kau cepat travel. Kerana nak kejar tu, makcik kat depan dia kata. Tu boleh. Tu yang kata kalau ada duit dia pergi lagi. Sampai kita rasa puas hati, sampai kita lega. Masa-masa yang dulu tu rasa macam tak apa kena Ustaz. Ni makcik kita bab ni lagi risau tuan. Kita bab lagi niat, berubah niat, belum berubah bau, berubah macam-macam lagi. Allah. Jadi tuan, sementara malaikat maut belum sampai, rasa kita nak pergi. Tak apalah, 7-8 bulan Ramadan. Ganjaran orang yang umrah bulan Ramadan seperti buat haji dengan Rasulullah SAW. Janji Nabi sangat hebat. Siapa ada duit pergilah. Yang tak mampu nak buat macam mana. Yang ada duit ni, sementara malaikat maut belum datang, dia masih yang kita harta itu. Kalau malaikat nak datang, berpisah kita dengan harta orang lain. Saudara malu, sahabat handai, tak ada siapa nak tunggu kita kat kubur. Semua balik. Sayang macam mana pun dekat isteri, suami akan balik setelah isteri dikebumikan. Sayang macam mana pun isteri pada suami, isteri akan balik setelah suami dikebumikan. Sayang macam mana pun kita pada anak-anak, setelah anak dikebumikan, mak bapak balik rumah, berpisahlah kita. Tapi yang satu ini, dia akan teman kita sampai yaumul mahsyar. Sampai kita berhadapan dengan Allah Rabbul Jalil, amalan-amalan kita. Sebab itu amal inilah yang satu-satunya teman kita. Sebab itu kata Sufyan Al-Thawri, seorang wali Allah, aku hairan manusia mencari kekasih yang kekasih itu ditinggalkan setelah dia dapat. Aku pelik sifat manusia mencari kekasih. Apa dia? Harta, cari harta. Itulah kekasihnya. Sampai tak ada berpisah siang malam dengan harta. Tapi dah dapat harta, bila dia mati dia tinggalkan. Aku pelik manusia. Maka aku nak cari kekasih yang boleh aku bawa sampai ke dalam kubur. Apa dia kekasihnya? Amal-amal solehnya. Allah terbaik. Itulah kita. Jadi saya pesan pada diri saya, amal-amal soleh ni dia akan datang kat kita besok dengan harum wanginya, cantik rupanya, sedap mata memandang, sehingga kita terpegun. Siapa engkau ni datang tempat aku? Akulah amal-amal soleh engkau. Dalam kubur lagi teman kita dah. Dan satu lagi, yang busuk, yang buruk, menyeramkan, takut kita tengok rupa dia. Kau ni siapa pula? Akulah amal-amal jahat engkau dulu dekat dunia. Aku datang, aku pun nak teman kau juga. Ya Allah bagi, ini banyak cerita hadis. Kita dah Allah bagi untuk pilih nak teman dengan siapa besok. Kalau kita nak teman dengan amal soleh besok yang wangi harum, sekarang kita kena mula. InsyaAllah kalau kita nak teman dengan amal-amal jahat, kita pun tak nak, na'udzubillah. Kalau itulah teman kita besok,
Ni Allah panjangkan umur kita, umur saya, umur tuan-tuan, umur semua Allah bagi panjang. Sebab kalau kita renung balik, ramai dah kawan-kawan kita yang dah tak ada. Dulu ada Pak Haji tu tepi tiang tu dulu. Contohlah, tahun ni dah tak ada tepi tiang, tinggal tiang je. Jaga-jaga yang tepi tiang. Merinjak semua tepi tiang. Kan? Banyak sahabat-sahabat kita bertahun lepas sama-sama terawih. Tahun ni dah tak ada terawih, dah pergi dah dulu. Kita ni tunggu masa je. Jadi bila tunggu masa, Allah bagi umur kita panjang untuk kita tambah amal-amal soleh kita, insya-Allah. Abu Hurairah meriwayatkan daripada Muhammad bin Maisarah berkata bahawa siapa yang melapangkan pada keluarganya, siapa yang melapangkan pada keluarganya pada hari Ashura, maka Allah akan meluaskan rezekinya sepanjang tahun itu. Telah kami sekian berkata, telah kami cuba, maka kami rasakan kebenarannya. Siapa yang melapangkan pada keluarganya, maknanya melapangkan belanja pada keluarga pada hari Ashura itu. Ya, kita berbelanja lebih sikit pada hari itu. Macam hari raya, hari yang sangat hebat ini, hari raya haji, hari Aidil Adha, hari Fitri, hari Ashura, hari Jumaat, hari Arafah, itu semua hari-hari istimewa dalam Islam. Sebab itu bila hari istimewa ni kita kena wafarkan, kita kena istimewakannya, kita kena beritahu anak-anak yang tengah besar ni. Anak-anak muda ni bukan dia tahu Ashura ke apa ke, dia tak tahu. Macam mana nak tahu? Dia tak mengaji, dia tak belajar, dia tak tahu apa hari Ashura. What Ashura, what Ashura. Itu yang pada lempang maksudnya. What Ashura. Kita tak tahu dah. Kita kecil-kecil dah mak ayah Nabi dengan Ashura dah. Kita masih kecil-kecil lagi. Bawa makanan satu bulan. Dalam belah utara tu dia punya bubuk Ashura tu yang manis tu, yang potong macam Allah Akbar. Ya Ashura pun tak ada. Kalau belah kita ni Ashura yang bubuk macam bubuk lambuk tu kan, itulah Ashura dia. Kalau belah Kelantan Terengganu, dia naik pedau juga rasa tu. Kita tak tahu. Dia punya rasa lah. Kita lidah lain, biarlah kat dia. Masing-masing punya Ashura. Dia campur yang jagung, yang nangka, yang pisang. Itulah Ashura. Yang kita buat, silakan nak buat macam rupa pun boleh. Bukan bubur tu yang jadi persoalannya, tapi menyambut hari Ashura. Di mana mak ayah kita didik daripada kecil-kecil dulu. Ingat lagi hari Ashura, teringat punya meriahnya hari Ashura. Tapi kita mutakhir ni makin sunyi Ashura. Masing-masing siapa nak buat masing-masing. Sebab tu saya tadi promosikan. Islam kena dimarketkan, promosi besar-besaran, hebahkan tentang hari Ashura pada kaum keluarga sanak lain. Siapa nak mula? Masjid kena mulakan. Bila masjid mulakan, insya-Allah sinar itu akan berpecah macam mana. Insya-Allah Allah bagi kemudahan di situ. Sa'id bin Jubair bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fa wajada al-yahud yasumuna yawm Ashura. فسألهم عن ذلك فقال إن هذا اليوم أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على قوم فرعون فنحن نصومه تعظيما له. فقال النبي نحن أولى بموسى منكم فأمر بصوم. Ketika Nabi SAW baru hijrah dari Madinah mendapatkan kaum Yahudi, orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura, maka baginda bertanya kepada mereka tentang itu. Jawab mereka, hari ini Allah memenangkan Musa dan Bani Israel terhadap Fir'aun dan kaumnya, maka kami berpuasa kerana mengagungkan hari ini. Maka sabda Nabi SAW, nahnu awla bi Musa minkum fa amara bi sawmi. Kami lebih layak mengikuti jejak Nabi Musa daripada kamu. Maka Nabi SAW menyuruh sahabat supaya berpuasa. Itu Nabi sendiri melihat orang-orang Yahudi di Madinah, mereka berpuasa pada hari Ashura. Kenapa? Sebab hari inilah Nabi Musa menang terhadap Fir'aun, kata orang-orang Yahudi. Nabi kata, kalau kau dengan aku, kami lagi berhak berpuasa daripada kamu. Tuan-tuan dah pernah tengok Fir'aun? Pernah tengok belum Fir'aun? Belum? Ini Fir'aun betul-betul lah di Mesir. Pergilah Mesir, tengok Fir'aun. Allah suruh pergi tengok Fir'aun pula. Tadi suruh pergi umrah. Mana ustaz ni?
Jadi 2 dalam 1 lah. Transit kat Mesir, sambung pergi umrah. Mula-mula tinggal dengan Fir'aun, lepas tu pergi buat haji ke umrah. Bukan nak suruh pergi Fir'aun tu, nak tengok bagaimana Allah tinggalkan tempat itu supaya kita akhirat nak tengok. Zaman Nabi Musa tu piramid. Bayangkan betapa besarnya tempat piramid itu zaman Nabi Musa. Spring tu dah ada sampai sekarang. Cuma telinga dia pecah sikit je. Hebatnya, subhanallah. Apa yang hebat? Dia bagi minum macam ni bagus. Ni meja baru ni tak? Kan? Biasa dah ada tepi tu. Lepas tu air cawan bersama tu. Kena pun baik tak masih. Cocok lah ustaz, cocok tak masuk. Ustaz jadi tak apa kalau ustaz tutup. Ya cocok mana minum kita buat daya. Macam ni kan bagus. Ni baru dapat bajet apa? Khairat. Pergi tengok sembah tempat ini supaya Allah suruh ambil pengajaran. Kalau ada kesempatan, Fir'aun ni macam mana sampai Allah murka saja? Fir'aun, Haman, ni kumpulan-kumpulan yang Allah murka saja. Allah tenggelamkan terus. Tu soal lagi tu yang boleh cari harta karun sekarang ni. Qarun. Siapa nak jumpa dengan Fir'aun? Siapa nak jumpa dengan Haman? Siapa nak jumpa dengan Qarun? Dan nak jumpa Ubay bin Ka'ab? Tinggalkan semayang. Maka orang yang meninggalkan semayang, dia akan dibangkitkan bersama dengan Fir'aun, Haman dan juga Qarun, Ubay bin Ka'ab. Dia kena pesan anak-anak, kau nak jumpa Fir'aun tak? Dan saya cerita ni Fir'aun betul-betul kat Mesir. Dia cerita yang Allah bangkitkan besok di akhirat bersama-sama Fir'aun. Yang dunia kita punya benci dengan Fir'aun, tiba-tiba akhirat besok dibangkitkan bersama Fir'aun. Pasal apa? Pasal tinggalkan semayang. Na'udzubillah. Jadi kata Nabi SAW, kami lebih berhak. Bila kita pergi tengok tempat-tempat juga, baru kita insaf, subhanallah, inilah rupa-rupanya Allah tinggalkan satu lagi keajaiban. Mula ke zaman Nabi Musa AS sampai sekarang suruh orang mati. Pergi tengok apa dia? Kekuasaan Allah. Allah maha kaya, Allah maha hebat segala-galanya. Kalau batu je besar-besar, sama lagi benda ni besar kan, batu besar lagi, cuma mana orang dia besar dia. Kalau batu je besar-besar ni besar, angkat kata puncak tu, orang ni besar tu agak-agak. Tu yang cerita kaum Ad, kaum Samud, tentang sirah. Kalau dia berjalan bergegar bumi, kata dia Masya Allah, ada badan besar. Itu pun Allah hancurkan. Macam mana pula Allah hancurkan tentera Abraha dengan tentera bergajah? Gajah datang nak runtuhkan Kaabah. Kalau kaum Samud pada misalnya Allah hantarkan angin sejuk, habis, mati. Tentera Abraha, gajah yang besar, Allah hantarkan burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi meliput seperti daun-daun yang dimakan ulat. Cukup dengan batu kecil saja tentera Allah. Dan sekarang yang takut kita ini adalah nyamuk Aedes. Nyamuk tentera Allah. Jangan main tentera Allah nyamuk itu. Allah dah cinta dah dengan nyamuk ni. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tak malu pun nak bagi perumpamaan seperti seekor nyamuk. Ni sekarang ni melanda habis cerita hospital penuh yang kena degu. Ni mana? Saya tidak faktor kesihatan mana? Kita kena jaga. Allah kata jaga kebersihan, kita tak jaga, sekarang datang mana? Ni seperti inilah yang kita kena jaga tentang kesihatan. Baik, sekali lagi dinamakan Ashura, kata Abu Lais, kerana dia jatuh pada hari 10 Muharram. Ada pendapat yang mengatakan dinamakan Ashura kerana Allah telah memuliakan pada Nabi-Nabi dengan 10 kehormatan. Pertama, Allah terima taubat Nabi Adam. Kedua, Allah menaikkan darjat Nabi Idris AS. Ketiga, hari berlabuhnya perahu Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS, perahu Nabi Nuh AS. Ada Umat Saleh mana yang buat perahu dekat hari sekarang, konon-kononnya perahu Nabi Nuh. Kemudian Nabi Ibrahim lahir pada hari Ashura dan diangkat sebagai Khalilullah, juga diselamatkan daripada api pada 10 Ashura.
Yang kelima, Allah menerima taubat Nabi Daud. Yang keenam, Allah mengangkat Nabi Musa ke langit. Yang ketujuh, Allah menyelamatkan Nabi Musa. Yang kelapan, Allah menenggelamkan Fir'aun. Kesembilan, Allah mengeluarkan Nabi Yunus daripada perut ikan. Yang ni tuan boleh pergi tengok di Iskandaria, Alexandria. Saya alhamdulillah dah pergi 2-3 kali tengok. Ikan dia besar masjid tu kot. Ikan dia, ada sebahagian kata itulah ikan yang telan Nabi Yunus AS. Mau air kalau ikan dia besar ni, badan dia duduk macam banglo. Jangan fikir pakai otak. Apa taubat Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu dibaca Nabi Yunus dalam perut ikan Nun. Perut ikan Nun itu cerita dalam laut. Maknanya Nabi Yunus di penjara di dasar laut. Dalam penjara nak cari kat mana? Dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Didengar oleh malaikat di langit. Macam aku pernah dengar suara ni, kat mana ni? Cari-cari dalam laut tu. Ni hebatnya keberkatan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Telah terbukti maknanya dari dalam laut, dasar laut tu, dalam perut ikan pula lagi penjara dia bergerak sana bergerak sini. Dan didengar malaikat di langit. Kita yang banyak dosa tuan, kita yang banyak salah kita dapat perkuatkan dengan amalan-amalan zikir taubat ini. Kita dah mengambil keberkatan dari situ. Mudah-mudahan Allah benar taubat kita. Kemudian pergi tengok ikan ni besar sangat. Dia buat semula dengan kain muka pun tak tahu. Tengok ikan tu, Masya Allah, dia gantung besar-besar sampai ujung sana ke ujung ni. Ikan teko, tulang lah, tulang. Masya Allah, angka dia besarnya kata. Dalam ujung tu dia teko ikan tu je. Ish macam ni rupanya. Subhanallah. Pergilah tengok. Dan yang ke-10, Allah kembalikan kerajaan Nabi Sulaiman AS. Semua dia terjadi pada hari Asyura. Sebagian dari pendapat bahawa dinamakan Asyura hari 10 daripada kemuliaan yang diberikan Allah pada umat ini. 1 bulan Rajab, Allah menjadikannya sebagai kemuliaan bagi umat ini dan melebihkan dari bulan-bulan lain bagaikan kelebihan umat di atas umat lain. 2 bulan Sya'ban, Allah lebihkan dari bulan-bulan lain bagaikan kelebihan Nabi Muhammad atas semua Nabi. Yang ketiga, bulan Ramadan, Allah lebihkan dari bulan-bulan lain baik kelebihan Allah terhadap semua makhluk. Ini kita dah Rajab, Sya'ban, Ramadan kita dah belajar. Yang keempat, Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kelima, hari Aidilfitri, sebagaimana hari pembalasan menerima upah. Kita puasa sampai ujung, Allah bagi upah. Yang keenam, hari 10, 1 hingga 10 Zulhijjah, hari-hari untuk berzikir kepada Allah. Juga kita akan bincang 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Yang ketujuh, hari Arafah, yang puasanya dapat menebus dosa 2 tahun. Yang ke-8, hari Aidul Adha, hari untuk berkorban. Yang ke-9, hari Jumaat yang termulia di semua hari-hari. Kalau ke semua hari raya, hari Arafah, hari Aidilfitri, hari Asyura, paling mulia hari Jumaat yang ada tiap-tiap minggu. Tuan-tuan, macam mana kita nak rapikan hari Jumaat? Nak rapikan kemuliaan hari Jumaat? Maka ikut pesanan Nabi. Nabi paling suka orang berpakaian serba putih pada sembahyang Jumaat. Itu sunnah dia. Walaupun kita ada baju lain yang lebih cantik, lebih mahal, tak ada tandingan dengan baju warna putih pada hari Jumaat. InsyaAllah kalau semua ada ilmu, lama-lama besok kita tengok masjid semua buat hari Jumaat putih semua. Itulah uniform hadapan dengan Allah pada hari Jumaat, ikut sunnah Nabi. Tapi kalau pada hari raya, sunat pakai baju baru, tak ada kira warna apa. Paling mahal punya baju, pakailah, tak ada masalah hari raya. Tapi hari Jumaat, nanti nak tengok pakai warna putih semua. Ni orang ada ilmu. Bila hari Jumaat, dia cari baju putih. Cari, tak ada buka putih, Ustaz. Yang ada telekung orang Ustaz. Sarung kat telekung tu, duduk depan tepi tiang semua. Tunduk dengan angkat-angkat kepala. Kalau terangkat kau, tutup katik terperanjak, siapa orang ni kata. Tu keluar muka je kot telekung tu. Ada janggut sikit ke bawah tu. Kata peranjat katik tu, Allah. Inilah bedanya hari Jumaat. Sebab kita nak raihkan dalam malam, kata sunat simpan baju putih selain untuk Jumaat.
Jadi kalau kita nak pergi outstation, mandi sunat hari Jumaat siap-siap dah. Kalau kita kerja dari rumah subuh tu dah mandi sunat, niat sunat Jumaat. Saja aku mandi sunat hari Jumaat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Yang dengar dari keluar betul ni, salin pula tu 2 rakaat, kelip-kelip. Kalau dia faham dah. Bila pula mandi dia 2 rakaat. Saja aku mandi sunat hari Jumaat kerana Allah Ta'ala. Niat dia dapat pahala tak? Baik lelaki baik perempuan dapat pahala. Lepas tu pakai baju putih tak kira lah nak pakai kemeja putih, t-shirt putih, jubah putih, baju Melayu putih, apa-apa saja putih pakailah. Nak ambil sunnah pada hari Jumaat, silakan. Jadi kita pergi kerja dalam kereta ada gantung satu. Rumah siapkan baju gantung selain. Ini untuk abang, ni baju Melayu dia siapkan. Kalau kita untuk hari Jumaat special sebab dia terlebih mulia jauh daripada hari-hari yang lain. Ini disebut dengan penghulu segala hari. Dan hari Ashura yang puasanya dapat menebus 1 tahun dosa-dosa kita. Dan masing-masing waktu tersebut itu ada kemuliaan dan Allah berikan kepada umat ini untuk membersihkan dan menebus dosa-dosa mereka. Subhanallah, Allah Maha Pengasih. Kita hamba yang banyak dosa. Kita nak menghadap Allah bukan? Kita nak menghadap Allah. Ada orang takut nak pergi umrah, takut nak pergi Mekah. Dia kata saya ni banyak Ustaz, saya nak pergi, saya takut, saya risau. Sampai ada saya dengar macam-macam cerita lah. Ada orang macam ni, ada orang macam ni. Kau dengar mana? Saya baca buku Mastika. Kau baca Mastika lah, kita kau baca buku-buku yang macam tu, cerita seram dari tanah suci, takut terus nak pergi. Tak nak pergilah, dia kata seram je dengar. Bagi tahu Mekah tu bukan tempat pembalasan. Tempat pembalasan darul jaza, lu akhirat besok. Di dunia darul amal, negeri untuk beramal. Tak kira lah darul ta'zim ke, darul ihsan ke, darul apa lagi? Tu je kan. Darul amal, darul ma'mur, darul tu lah. Kesemua itu terangkum satu saja, darul amal. Dunia ini disebut dengan negeri tempat beramal. Dan darul jaza, tempat pembalasan besok, jauh akhirat, di hari akhirat. Jadi pergi Mekah, memang kita pergi bawa dosa. Kita pergi sebagai hamba Allah, mengaku kelemahan-kelemahan kita, mengaku semua daripada Allah. Apa Allah nak bagi, Allah tahulah itu. Kerja Allah, tetamu Allah. Dia pergi sana bawa dosa dengan penyerahan kepada Allah Ta'ala. Dia jangan takut kalau nak pergi je, insyaAllah. Dan yang terakhir adalah kebiasaan bangsa Quraisy, kana yaumul Ashura yauman tasumuhu Quraisy. Kebiasaan bangsa Quraisy berpuasa pada hari Ashura sejak zaman jahiliyah lagi. Belum ada Islam, zaman jahiliyah orang Quraisy biasa puasa hari Ashura. Ni amal Quraisy. Juga Rasulullah SAW selalu berpuasa di Mekah. Kemudian setelah hijrah ke Madinah dan telah turun perintah wajib puasa bulan Ramadan, maka Nabi SAW bersabda, "Inni kuntu amartu bi shaumi yaumi Ashura, faman syaa shama wa man syaa tarak." Saya dahulu telah menyuruh kamu sebagai perintah wajib berpuasa Ashura, dan kini terserah siapa yang ingin boleh puasa dan siapa yang tak suka boleh meninggalkannya. Yang ni kini berubah sunat sahaja. Siapa yang mengerjakannya dapat pahala dan tidak meninggalkannya tidak berdosa. Jadi hukumnya sunat untuk berpuasa pada hari Ashura. Ganjaran yang terlalu besar. Aisyah radhiyallahu berkata hari Ashura itu hari ke-9 tarikh 9, dan ada pendapat itu tanggal 11 Muharram. Ada pendapat kata 11 Muharram, tetapi yang umum tepat pada hari 10 Muharram. Dan sunat puasa tanggal 9 yang disebut Tasa'u Muharram. Di hari ke-9, hari ke-10, hari ke-11, tiga-tiga tu ada tempat rujukannya. Di tempat kata 10 hari bulan, ada kata 9 hari bulan, ada kata 11 hari bulan. Jadi ambil tiga-tiga tu. Kalau malam buat 1 hari, buat 3 hari. Faham tu? Kalau malam buat 1 hari, buat 3 hari. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan sedikit sebanyak kita dapat kongsi ilmu pada malam ini tentang keutamaan dan kelebihan pada hari Ashura. Peluang ini hanya terbuka untuk umat Nabi SAW yang hidup pada tahun ini. Tahun depan kita tak tahu siapa dapat jumpa dengan Muharram lagi. Entah kita, entah tuan-tuan, entah saya, Allah Alam, tak tahu.
Jadi peluang ada depan mata, terus. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita dengan berkat Ramadan. Allah ampunkan dosa suami kita, isteri kita. Allah ampunkan dosa anak-anak kita dan keberkatan haram. Allah ampunkan dosa ibu dan ayah kita. Allah angkatkan azab daripadanya kalau diangkatkan di kubur. Allah luaskan alam kuburnya mak dan ayah kita sempena dengan keberkatan haram ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alna imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma zakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Subhanallah.